Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia pengurusi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya sidang jamaah maghrib, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana saya dan tuan-tuan ditempatkan di tempat yang sangat-sangat mulia, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi rasa gembira kerana masih lagi dalam taufik hidayah Allah SWT. Orang mukmin ya sentiasa minta hidayah daripada Allah SWT dan minta ditambah lagi hidayah untuk dirinya supaya hidayah tadi semakin bertambah. Ya, dan bila hidayah bertambah bermakna bertambahlah amalan agama dalam diri kita. Ya, sebanyak mana hidayah ada dalam diri seseorang diberi oleh Allah SWT, maka sebanyak itulah amal-amal akan datang dalam kehidupan diri dia. Sehinggalah dia sentiasa 24 jam sibuk dalam amalan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik sentiasa sibuk dengan amal-amal ketaatan kepada Allah SWT. Ini yang kita mahu, tuan-tuan. Macam mana kehidupan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ya, dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sentiasa sibuk ya mencari-cari apakah perintah-perintah Allah SWT yang nak diamalkan dalam kehidupan mereka, ya. Jadi kita mudah-mudahan ya ke arah demikian insya-Allah taala. Baik, kita berselawat ya. 555. Saya membawa buku selawat ya, buka 555. Al-Mutarabbis, yang menunggu-nunggu. Baik, sama-sama membaca jazallahu nu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutarabbis sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutarahhim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutadarri' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-muttaqi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-matluwi alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutahajjid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutawassit sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mutawakkil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-musbit sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-majid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mujab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Sekarang tu 566 akan datang insya-Allah. Al-Mujib. Jadi alhamdulillah ya tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, dalam kesibukan kita masih lagi diberi ruang untuk kita duduk dalam taman-taman syurga, kebun-kebun syurga dunia. Jadi kita dengan niat i'tikaf lah. Kadang kita duduk datang lupa niat i'tikaf. Sebab tu ditulis di pintu masuk kan, niat i'tikaf kan dalam setengah masjid. Supaya terpandang tu kita ingat. Kalau tidak, sebab dah hari-hari kita datang masjid, lupa nak i'tikaf antara maghrib dan isya, pahalanya besar masya-Allah. Baik, kita sambung tajuk tempoh hari, iaitu memohon husnul khatimah. Sambungan. Hadis tersebut amat menggerunkan ahlu taqwa dan orang yang lurus perjalanannya, apatah dengan orang yang sering cuai dan keliru dalam urusan agamanya. Apa hadis itu? Saya ulang balik hadis itu. Artinya bahawasanya dialah Tuhan, wallazi la ilaha ghairuh. Bahawasanya dialah Tuhan, tiada Tuhan lain melainkan dia. Adalah seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga hanya sehasta saja. Zira', zira' tu satu hasta ni. Ini apa? Sejengkal, satu hasta. Ini apa? Sedepa. Ini ukuran orang-orang dahulu. Tiba-tiba kitabnya telah mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, minta jauh tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita semua, minta jauh daripada perkara tersebut. Maka ia akan masuk neraka. Dan adalah seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka itu hanya sehasta saja. Tinggal sehasta je masuk syurga. Tiba-tiba kitab telah mendahuluinya, rupanya kat kitab itu tertulis, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia akan masuk dalam syurga. Tinggal sehasta nak masuk neraka, rupanya tertulis di amalan kitabnya dia adalah ahli syurga, maka dia selamat masuk dalam syurga. Sebagaimana saya ceritakan pada tuan-tuan tempoh hari, satu jamaah jalan kaki di Europe sana, tengah berjalan kaki di highway,
kena satu kereta, pintas dia berhenti dan dia tanya, ya, ini jamaah dari mana, apa tujuan jalan kaki ni, ya. Dia begitu berminat. Jamaah pun ceritakan, ya. Orang tua yang bertanya tadi dah hampir dekat 70 tahun umur dia, 60 lebih. Maka jamaah tadi pun tashkil cerita, ya, ni jamaah silaturahim nak jiwa orang Islam, ya, untuk menghubungkan kalimah la ilaha illallah, jumpa saudara-saudara kami, ini penting la ilaha illallah, bagi dakwah sedikit. Akhirnya orang tadi minat, dia minat, boleh tak saya nak join jalan kaki tu? Boleh, silakan. Maka dia parking kereta tu, dia pun terus ikut jalan. Tak berapa jauh sampai ke masjid. Ya, bila sampai di masjid tersebut, dia pun nak ikut masuk. Rasa seronok dah dia. Ya, bila dia melangkah jalan fi sabilillah tadi. Walaupun dia belum ada iman lagi. Ya, maka jamaah beritahu, kamu kotor, tak boleh masuk masjid. Ya, kamu kena bersihkan badan. Kena mengucap tu. Dia kata okey. No problem, dia pun ikut mengucap 2 kalimah syahadat, dimandikan dan dia masuk dalam. Dan dia ajar sembahyang. Ya, dia ajar sembahyang. Ketika dia ajar sembahyang tadi, ketika dia sujud tak mohon. Nama tunggu, ya, kenapa? Rupanya dia gelak, dia tolak sikit rupanya, jatuh dan dia dah tak ada nyawa. Masya Allah. Tengok, hanya tak berapa jam saja sebelum dia mati, dia dapat ucap la ilaha illallah, rupanya dia adalah ahli syurga. Habis semua kekufuran dia, kekafiran dia sebelum tadi delete. Maka dia mati sebagai ahli syurga. Ini sebagai contoh. Hadis, sebahagian salaf soleh berkata, demi Allah, tiada seorang pun akan terselamat dari agamanya kiranya ia akan dipesongkan Allah SWT. Ya, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh dahulu sampai bersumpah, demi Allah kita semua tidak akan selamat jika Allah nak sesatkan kita. Ya, pesongkan kita daripada agama dia. Sebab tu kita selalu merendah diri, selalu kena ada sifat tawaduk. Kita tak ada apa-apa, ya Allah aku banyak dosa, tak ada masa aku nak cari salah silap orang, aku pun banyak dosa, aku pun belum tentu mati dalam iman. Ya, maka kita akan sibukkan diri kita berdoa, beramal, lihat kelemahan kita, kekurangan kita. Ini kita lepas pilihan raya ni, ini dah dipanggil pasca pilihan raya. Kita kena istighfar banyak. Kita pun secara tak langsung terlibat. Orang dedah aib sana, dedah aib sini, kita pun wah seronok. Tokok tambah lagi, tolong sebarkan lagi WhatsApp yang berbau fitnah, memburuk-burukkan. Ada tak dalam perundangan Islam macam tu? Untuk kita rebut jawatan, untuk rebut kerusi, kita terpaksa jatuhkan satu pihak lain dan ceritakan kelemahan-kelemahan, buka aib-aib orang tu. Tak ada satu ulama pun tegur dalam perkara tersebut. Ada tak Islam membenarkan keadaan demikian? Walaupun dalam parti-parti tersebut ada ulama-ulama yang besar-besar, tak pernah bahkan ulama tadi terlibat juga, dedahkan aib orang, ya, memburukkan pihak lawan. Sedangkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah, dia tolak, saya tak sedia. Umar lebih layak, Osman lebih layak, Ali lebih layak, Zubair bin Awam lebih layak. Tapi sahabat semua mesyuarat sepakat kata, kamulah Abu Bakar yang lebih layak menjadi khalifah. Macam tu. Jadi ceritakan kebaikan orang. Umar pun semasa dia lantik macam tu juga. Sina Umar kata, Ali lah, Osman lah lebih layak daripada aku. Ya, macam tu. Jadi kita hari ni tak ada, kita cerita kelebihan kita, keistimewaan kita, kehebatan kita. Kita cerita bahasa cerita buruknya orang, buka congkel aib orang. Walhal itu ditegah dalam agama. Ya, baik.
Kerana ia akan dipesong-pesong. Nescaya akan terpesong. Lantaran itu mereka sentiasa hidup dalam kebimbangan. Kalau mereka kelak diwafatkan di dalam su'ul khatimah. Meskipun amal bakti mereka telah cukup dan dosa mereka amat sedikit. Allahu Akbar ya tuan-tuan. Jadi kehidupan ini penuh dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Rupanya di hujungnya dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Tertulis dalam kitab dia tadi. Macam mana kita biasa dengar kisah-kisah orang yang terdahulu. Seperti Bashisha, ya, Bal'am. Yang mana mereka adalah wali-wali Allah yang sangat hebat. Doanya tidak ditolak oleh Allah SWT. Tetapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Bandingan kita ni siapa agak-agak tuan-tuan ya? Bandingan kita ni. Amalan kita pun belum banyak. Dosa kita memang banyak. Ya, doa kita kurang. Jadi sama-sama kita ambil pengajaran. Setengah mereka pernah berkata, ni siapa ni? Salafus soleh. Ya, orang-orang yang soleh yang terdahulu. Kiranya aku diberi pilih antara mati dalam Islam di pintu bilik dengan mati syahid di pintu rumah. Nescaya aku pilih mati dalam Islam di pintu bilik dari mati syahid di pintu rumah. Kerana aku masih ragu apa yang akan terlintas di hatiku nanti ketika aku berada di antara pintu bilik dengan pintu rumah. Faham tuan-tuan? Faham tak ya? Ini pintu bilik, itu pintu rumah. Jadi dia bagi pilihan, ya, mati di pintu rumah, pintu bilik, ataupun mati syahid kat pintu sana, pintu rumah. Maka ulama tadi dia pilih matilah, ya, di pintu bilik. Asalnya mati dalam iman, dalam Islam, ya, mati dalam Islam di pintu bilik dengan mati Islam syahid di pintu rumah. Dia pilih lagi kat bilik ni. Sebab perjalanan daripada pintu bilik ke pintu rumah ni boleh macam-macam terdetik hati tadi. Nauzubillah, ya, hati tadi boleh berbolak-balik. Sekejap je. Daripada iman kepada kufur boleh. Daripada yakin pada Allah, yakin kepada makhluk. Contoh dalam perjalanan tadi dia bercita-cita hati dia tu, ya, dia nak pergi kepada satu tempat, yang mana tempat tadi tu kononnya memberi manfaat. Ya, contohnya dia pergi berubat. Rupanya dia pergi pintu bilik ke sana tu, hati terdetik, aku nak pergi berubatlah, bomoh tu katanya baik. Aku dah habis ikhtiar. Dah cuba rawatan Islam sana sini tak baik, aku nak jumpa bomoh tu, orang asli tu. Sakai ke, orang Siam ke. Berdetik hati dia dan mati kat pintu tadi. Maka habis. Tengok, boleh hati sekejap ya, hati bolak-balik ya. Ini maksud dia macam ni. Seorang soleh berkata kepada rakannya, apabila telah tiba ajalku kelak, hendaklah kamu duduk di kepalaku dan memerhatikan kiranya aku mati dalam Islam atau tidak. Andai kata kamu dapati aku mati dalam Islam, maka ambillah segala barang peninggalanku dan jualah semuanya, kemudian belikan dengannya gula-gula dan buah badam, serta bagikan kesemua kepada kanak-kanak. Andai kata kamu dapati aku mati dalam selain Islam, maka hendaklah kamu beritahu orang ramai yang ingin menyembayangkan jenazahku, supaya mereka mengetahui keadaan matiku sebelum menyembayangkannya. Masya Allah, ya tuan-tuan ya. Macam ni sekali pesanan wasiat dia. Ya. Maknanya apa tu? Ya, maknanya kawan itu dibagi petunjuk tanda-tanda kalau mati dalam iman dalam Islam. Okey. Kumpulkan dari barang-barang jual. Sedekahkan bagi makan kanak-kanak. Ya.
Ini salah satu hujah juga dalil. Kita kalau meninggal dunia, macam Sayyidina Umar kata, pesan supaya orang hadir tadi jamulah dengan makanan. Maka di situlah dihukumkan harus, ya, orang hadir tadi kita bagi makan. Yang dia mendoakan kita, baca Yasin, kita harus bagi dia makan. Ya, masakkan apa-apa yang betul. Macam tadi zaman dulu dia manisan, panggil manisan. Buah badam dan juga manisan. Gula-gula itu manisan, ya. Orang-orang Arab dia suka manisan dan juga buah badam tu bagi makan. Sebelum itu orang soleh tersebut telah mengajarkan rakan-rakannya itu tanda bagaimana mereka boleh membezakan antara kedua mati itu. Berkata rakannya, setelah orang soleh itu meninggal dunia, aku telah mendapatinya mati dalam Islam. Maka ia pun melaksanakan wasiat orang soleh itu dengan bersedekah kepada kanak-kanak. Cerita-cerita yang sama dalam rumah ini memang banyak sekali dan sudah termasyhur pula. Jadi tuan-tuan, bermakna kematian kita ni di hujungnya besok tu belum pasti, belum tentu. Sebab itulah kita semua kena ada perasaan takut, khauf dan rojak, mengharap kepada Allah SWT. Jangan kata rasa berpuas hati dengan amalan-amalan kita ni. Dengan doa-doa kita dah panjang, jangan puas hati. Sentiasa minta lagi dan lagi. Terus buat kebaikan. Ya. Merasa rendah diri. Kita adalah hamba yang dina. Kita tak ada apa-apa. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Matikan aku dalam iman, ya Allah. Jangan kau matikan aku dalam su'ul khatimah. Ya, selalu doa Allah mahtim lana bisul khatimah wala tahtim alaina bisul. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Sebab kisah-kisah terlalu banyak. Ya. Perkara yang berkaitan dengan apa? Rezeki telah ditetapkan oleh Allah SWT. Rezeki kita telah tetap. Daripada lahir sampai mati dah tetap. Jadi jangan dirisaukan sangat. Dah habis tu innalillah lah. Matilah kita. Ya, aja. Hari ni malam ni makan apa semua dah tertulis. Walaupun rezeki kita tu daripada mana? Ya, disusun, dibawa oleh malaikat sampai ke tempat kita. Contohnya kita makan beras daripada Pakistan, basmati tu. Yang tanam orang kat Kashmir sana tanam. Peladang-peladang tanam, diproses, packing, hantar kat gudang hantar ke pelabuhan. Berapa tenaga nak buat tu? Hakikatnya malaikat yang bawa setiap butir beras lagi sampai ke pelabuhan Kelang, sampai ke mana gudang dia kat Seremban, sampai kat kedai-kedai kita mana kita pun beli basmati tadi dan kita pun masak. Ya, tengok tuan-tuan, Allah Taala atur rezeki kita. Punya jauh petani tadi daripada Kashmir sana. Kita pun makan beras apa? Basmati, long rice. Ada yang beras, satu jenis beras tu apa panggil? Bangla mati. Bangla mati. Jadi semua telah tertulis apa makanan kita. Kalau bukan rezeki kita, kadang dah masuk dah masuk, dah keluar balik bukan rezeki kita. Macam tu, ya. Penderaka mati dalam su'ul khatimah. Tajuk baru. Ketahuilah bahawa orang yang selalu mati dalam su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin. Allahu Akbar. Termasuk juga mira sebab mati su'ul khatimah, tak mati husnul khatimah. Menjaga tepi kain orang, sibuk hal orang lain. Ya, diri sendiri dia lupa, tengok amalan tak ada, amalan lintang bukang, ilmu lintang bukang, tapi dia sibuk jaga hal-hal orang lain. Ini jadi punca besok mati su'ul khatimah. Orang-orang yang mengurangi timbangan atau cupakan. Ini bagi peniaga, berhati-hati. Wahai para peniaga, biar kita lebihkan timbangan kita, jangan kurangkan. Di setting kurang 5 dalam 10 gram, 20 gram.
Jadi kalau satu hari berapa orang yang pergi kedai dia semua tertipu. Dan macam mana dia nak minta maaf, rupanya akan menjadi punca dia mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi kalau mati su'ul khatimah ni, tuan-tuan, mana azab lah dia. Ya, akan diazab oleh Allah SWT. Orang-orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara-perkara agama maupun dunia. Ini tuan-tuan satu bab juga. Satu perkara juga, iaitu orang yang menipu kaum muslimin dan memilih mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara agama maupun dunia. Jadi orang Islam tu ditipu dalam perkara agama. Contohnya dia kata ini Nabi kita ni, ya, Nabi Muhammad dah tak lahir tapi ada lagi Nabi. Kalau orang Melayu ni Allah hantar, dia ada banyak kehebatan dia. Dia boleh hilang. Ya. Dia ada banyak karamah. Jadi orang pun percaya ditipu tu. Ramai mengikut dia. Bahkan kadang yang ikut tu orang yang pandai-pandai mengikut juga, tertipu. Yang tukang ajak tadi. Ataupun dia belit dalam perkara dunia. Di kempen orang tu masuk macam-macam perniagaan, ya. Saham itu, saham ini, dia masuk rugi. Hilang duit dia 20,000, 50,000, ada yang 100,000, ada yang gadai kebun masuk. Ini saham ni kata dia mustahil bankrupt. Sebab ya, selagi bank dunia buka, dia tak akan tak akan habis perniagaan itu. Yang masuk ni menteri tu, ketua polis pun ada tu. Wah, kita pun masuklah sikit 5,000. Tengok, wah ada pulangan. Jangan ambil dulu kata dia, tambah lagi. Ini ramai saya tahu yang kena ni. Tuan-tuan mungkin ada sebagian yang kena, tak maaf lah. Saya ni tukang menasihat, ramai pelabun saya nasihatkan. Selalu saya akan kena marah, tapi akhirnya memang dia kena tipu juga. Kalau cikgu pun ramai kena tipu juga, ya, macam tu. Besok ini menjadi asbab ni, tuan-tuan, jadi asbab mati su'ul khatimah. Macam mana nak minta maaf ni dengan orang ramai di bawah downline itu ada 200 orang, 300 orang. Orang cari dia, tengok rumah dah pindah, tak terbayar dia. Kecuali orang yang betul-betul insaf, taubat SWT, taubat nasuha, dia kira-kira semua orang tu. Dia gadai kebun ni ada tu, harta-harta dia digadai, dia bayar semua orang tu. Setakat ni saya bayar dulu lah 2,000 di awal ni, akan bayar lagi. Cari semua catatan-catatan itu, ada harapan mudah-mudahan Allah ampunkan. Walaupun dia belum habis bayar semua, tapi dia ada niat nak bayar balik atas penipuan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa hak. Ini pun satu. Dah terang tuan-tuan, ia adalah wali Allah. Dah banyak dia punya tanda-tanda dia tu dinafikan, didustakan. Seperti contoh para Hubaib, ya, keturunan Rasulullah SAW, dipetikaikan, dicacainya keturunan Nabi tu. Patutnya kita mencintai, menyukai keturunan Rasulullah. Ini tidak. Macam-macam dalam viral dia diburuk-burukkan keturunan Rasulullah. Allah Akbar, tak takut langsung, tuan-tuan, ya. Sebenarnya orang-orang yang mendakwa diri mendapat darjah kewalian dan tingkatan tanpa kebenaran. Ini pun satu bab, dia mengaku dirinya wali. Pun akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan lain-lain lagi dari perkara yang dikeji oleh agama Islam. Ini tuan-tuan, ya. Yang pertama tadi apa? Orang yang tidak mengambil berat sembahyang fardu. Tuan-tuan, puan-puan, tengok macam mana. Orang lelaki, afdalnya sembahyang di mana azan diazankan di masjid di awal waktu. Orang lelaki.
InsyaAllah dia akan dipelihara oleh Allah SWT, diselamatkan SWT. Kalau kita tak solat di masjid, belum ada jaminan. Ada satu hadis Nabi. Kita sembahyang di rumah, belum ada jaminan lagi. Jadi tempat solat orang lelaki ni di mana azan diazankan, iaitu di masjid, di rumah. Bukan azan di rumah sembahyang dengan anak bini kat rumah. Sama, kata setengah ustaz kata 27 juga dapat pahala sembahyang di rumah. Macam tu pakat tutup masjid surau semua, sembahyang jemaah di rumah dengan anak-anak. Sampai KP tu dapatlah 27. Maksud hadis Nabi itu iaitu di mana azan diazankan, iaitu Nabi sembahyang di masjid. Sallu kama raaitumuni usalli. Macam tu. Dan wanita pula solat di mana? Di rumah, kecuali mengaji ni. Ya, bagus datang supaya dapat ilmu. Nawaitu ke masjid untuk menuntut ilmu. Jika tidak ada, maka afdalnya wanita tadi solat di rumah, iaitu di bilik solat dia. Dia ada musola dia. Di bilik, di satu rumah kita tu ada satu sudut. Ini khas untuk sembahyang, sehinggalah tempat itu akan sentiasa dihadiri oleh malaikat-malaikat rahmat ke tempat musola sembahyang kita tadi. Ya. Kenapa wanita kena sembahyang di tempat khas di rumah dia tadi? Di awal waktu juga. Maknanya masjid azan, maka kaum ibu dah ada di sejadah. Dah ada wuduk siap dah. Habis saja azan, dia membaca doa azan dan dia terus solat sunat qabliyah dan dia terus mendirikan sembahyang fardu. Jadi wanita sangat penting sembahyang di awal waktu. Pesan pada anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, solat di awal waktu sangat penting bagi wanita, kerana sebagai contoh dia melambat-lambatkan sembahyang dia. Nantilah dulu, tiba-tiba bagi yang muda datang darah haid, darah kotor. Allah belum sembahyang, tengok dah masuk turun dah darah. Maka dia dikira meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Dosanya macam meninggal sembahyang dengan sengaja. Nauzubillah, ya. Ataupun alasan yang kedua, dah masa waktu dia pun leka masak, basuh baju, nyiram bunga di luar, nantilah panjang lagi waktu asar ni. Ya, dia tiba-tiba datang dekat setengah jam sebelum maghrib, datang tetamu. Assalamualaikum. Tengok, saudara aku datang dari jauh ni. Dia pun sibuk layan. Tak habis masuk waktu maghrib dah, tertinggal. Jadi dikira meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi jaga solat tadi, sebab dia menjadi asbab kita dapat mati husnul khatimah. Orang yang tak menjaga sembahyang, mengabaikan sembahyang, menjadi asbab dia mati su'ul khatimah. Belum masuk waktu ya? Sekali lagi ya. Di antara yang sangat ditakuti atas seorang Muslim ditimba su'ul khatimah, mati yang buruk, ialah membuat bid'ah dalam agama. Demikian pula lah dengan menanam syak dan ragu dalam hati terhadap Allah SWT, terhadap para Rasul dan juga hari akhirat. Lantaran itu, maka setiap Muslim hendaklah berwaspada dari segala penyakit ini dengan sepenuh kewaspadaan, kerana tidak akan terlindung dari kemurkaan Allah Ta'ala melainkan orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Tuan-tuan, perkara yang paling besar takut ialah kita membuat perkara bid'ah dalam agama. Jadi kita ikut je. Apa yang dah agama aja tu kita ikut je. Apa ulama-ulama telah susun tu ikut je. Bukan maksud bid'ah ni yang tuan-tuan biasa dengar orang salahkan baca Yasin tu bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Bukan tu. Itu semua telah disepakati, dah dibahaskan. Ya, 1300 tahun yang dahulu dah dibahaskan dah amalan tadi. Ya, tidak menjadi masalah. Ini perkara bid'ah yang lain. Ya.
Ataupun ragu syak terhadap Allah SWT. Betul ke Allah ada ni? Tu je tu. Nabi tu betul ke Nabi? Dia macam ragu-ragu dengan Nabi Muhammad. Itu bahaya. Ya. Jadi belasan. Atau sikit sampai sikit azan lambat 2-3 minit saya sikit dia habis. Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka bi nuri wajhil karim an tatawaffana muslimin wa an tuhliqana bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ini doa dia. Ya Allah Tuhan pengasih dari segala sekalian pengasih, kami memohon-Mu dengan cahaya wajah-Mu yang mulia agar Engkau wafatkan kami sebagai seorang Islam, orang-orang muslimin, kemudian ditempatkan kami bersama para salihin dalam keadaan selamat dan sentosa, wahai Tuhan seluruh sekian alam. Jadi kita wajib berdoa ya supaya Allah Taala kekalkan kita dalam hidayah, mati dalam iman, dan mudah-mudahan kita ditempatkan dengan para salihin. Sama-sama tuan-tuan ya, kita berdoa bersama taala insya-Allah. Jadi kita akan pergi pada tajuk akan datang, berpegang teguhlah dengan tali Allah SWT. Ya, pada hari ini kita membicarakan tentang penderhaka mati dalam sul khatimah, dan juga sebelum tadi memohon husnul khatimah. Ya, jadi insya-Allah semoga yang sedikit ini saya dan tuan-tuan kita semua diberi kefahaman oleh Allah SWT untuk kita dapat amalkan, dan juga sampaikanlah pada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita yang lain insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ni subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.